PSA. Apa itu PSA? Mesti ramai yang tak tahu apa itu PSA. Mungkin ada yang dah tahu. Tapi sebelum kita kenal dengan lebih mendalam apa itu PSA, saya akan menceritakan serba sedikit tentang PSA ataupun dalam bahasa Melayunya ialah Pesanan Khidmat Masyarakat. Pesanan khidmat masyarakat ialah satu mesej untuk kepentingan awam yang disebarkan oleh media tanpa sebarang bayaran yang dikenakan, serta ia bertujuan untuk meningkatkan kesedaran awam dan juga mengubah tingkah laku masyarakat tentang sesuatu isu ataupun sesuatu perkara yang dibangkitkan dalam pesanan tersebut. Slide 2. Seperti yang dikatakan tadi, pesanan khidmat masyarakat ini merupakan mesej yang disebarkan oleh media. Bagi bengkel kita kali ini, kita akan menggunakan salah satu media yang amat meluas digunakan pada masa kini dan juga sangat mudah, iaitu platform video. Kenapa video terpilih untuk menjadi salah satu platform media bagi menyampaikan suatu mesej? Kita dapat lihat bahawa melalui video, lakonan dan juga skrip yang merupakan unsur-unsur yang ada di dalam satu video itu, apabila ia dipancarkan di skrin televisyen ataupun skrin telefon pintar, ia amatlah berkesan bagi menyampaikan satu mesej kepada orang ramai. Selain itu, teknologi semakin berkembang dan alat bacaan dapat kita cari melalui internet. Namun, dengan adanya platform video ini, orang ramai lebih mudah untuk melihat dan menerima mesej yang kita ingin sampaikan tanpa perlu bersusah payah ataupun menghabiskan masa yang panjang untuk membaca bahan-bahan yang ada di internet. Jadi, video merupakan salah satu platform media yang sangat efektif bagi menyampaikan sesuatu mesej kepada orang ramai. Baiklah, kita kan dah tahu apa itu PSA dan platform media yang kita nak gunakan. Jadi kita juga kenalah tahu jenis-jenis pesanan khidmat masyarakat ataupun jenis-jenis video pesanan khidmat masyarakat yang masih ada dan masih digunakan sehingga ke hari ini. Antaranya ialah testimonial. Salah satu contoh video testimonial ini adalah seperti testimonial suplemen, testimonial barangan. Ia lebih kepada video yang bertanyakan pendapat orang yang pernah melalui situasi ataupun isu yang kita ingin bangkitkan, supaya mereka boleh berkongsi apa yang mereka rasa dan ia dapat membuka mata orang lain yang melihat video tersebut. Kedua, kita ada video korporat. Salah satu contoh video korporat adalah seperti ini. Video korporat adalah seperti video yang berkaitan yang syarikat berkenaan kerajaan dan banyak lagi. Ia lebih pada ke arah formal. Selain itu, kita juga ada FAQ video ataupun Frequently Asked Question. Frequently Asked Question video adalah video yang menunjukkan sesi soal jawab kepada soalan-soalan yang sering ditanya mengenai sesuatu isu tersebut agar ia dapat memberi jawapan kepada orang yang tertanya-tanya. Dan yang kelima adalah video penjelasan. Video penjelasan ini merupakan video di mana penjelasan dilakukan mengenai sesuatu perkara. Sebagai contoh, video berkenaan dengan kesan dadah, kesan merokok, vandalisme dan banyak lagi. So, kita akan buat satu video untuk menunjukkan bahawasanya sesuatu perkara itu jika dibuat, ia akan memberikan kesan yang buruk kepada masyarakat dan banyak lagi. Dan seterusnya kita ada web episode. Web episode ini merupakan episod siri yang diedarkan sebagai sebahagian daripada siri web ataupun di stream di televisyen. Setelah kita dah pilih semua ataupun apakah jenis video pesanan khidmat masyarakat yang kita nak buat,
kat mana kita nak tunjukkan semua video kita. Ini merupakan 6 platform yang sering digunakan pada masa kini untuk kita tontonkan video yang kita dah buat. Yang pertama ialah wayang. Yang kedua, kita ada television, seperti kita selalu tengok iklan-iklan ataupun pesanan khidmat masyarakat, iklan raya, pesanan tentang banjir dan banyak lagi. Yang ketiga, kita ada media sosial. Facebook, Twitter, Instagram merupakan medium yang sangat baik untuk kita sebarkan pesanan khidmat masyarakat yang telah kita buat. Yang keempat, kita ada laman web seperti laman web kementerian, laman web rasmi, apa-apa produk ataupun organisasi yang terlibat dengan isu yang kita buat. Kelima, kita ada third party. Dan yang terakhir ialah aplikasi memuat naik video seperti yang sangat digunakan sekarang, iaitu TikTok ataupun aplikasi lain seperti Vine. Mari kita lihat dengan lebih mendalam berkenaan dengan video khidmat masyarakat. Kita teruskan dengan langkah-langkah membuat video pesanan khidmat masyarakat. Terdapat 2 langkah bagi membuat video ini agar ia nampak lebih baik dan lebih kreatif. Yang pertama ialah kita haruslah mencari isu yang sesuai untuk kita lampirkan dalam video. Kita perlulah mencari isu semasa yang masih relevan dan tidak ketinggalan zaman. Kita perlu kaji dan selidik berkenaan dengan topik di dalam isu itu terlebih dahulu. Bonus tip, carilah isu yang sedang meraih perhatian orang ramai pada ketika itu. Sebagai contoh, persediaan menghadapi banjir, ataupun sebagai contoh, persediaan membuka semula sempadan. Dengan menggunakan isu-isu semasa ini sebagai topik utama, ia boleh meraih perhatian ramai orang dan dapat menarik minat para penonton untuk tengok video kita. Langkah kedua adalah kita perlulah membuat skrip sebelum melaksanakan video ini. Skrip yang dibuat hanyalah ringkas dan mudah difahami, kerana video pesanan khidmat masyarakat yang kita akan belajar buat hari ini adalah video yang singkat. Oleh itu, skrip yang singkat, ringkas, tepat adalah sangat diperlukan bagi memastikan mesej yang kita ingin sampaikan tu dapat diterima oleh semua penonton video kita. Terdapat 2 kategori yang ada di dalam penulisan skrip ini. Kategori pertama ialah rangka skrip. Rangka skrip ini merupakan draft ataupun skrip yang tidak lengkap sebelum kita menghasilkan skrip penuh. Kategori kedua pula ialah penghasilan skrip penuh. Menggunakan draft yang kita dah buat sebelumnya, kita akan lengkapkan lagi skrip tersebut dan kita akan gunakan skrip akhir ataupun skrip yang sudah penuh ini di dalam video yang ingin kita buat. Jadi seterusnya kita akan belajar tentang elemen-elemen yang mampu memantapkan video pesanan khidmat masyarakat kita. Yang pertama ialah timeliness, iaitu kita mencari topik-topik yang sedang hangat, topik-topik yang bersesuaian dengan isu semasa agar mesej yang kita sampaikan dapat dikaitkan oleh ramai orang di luar sana. Yang kedua ialah relevant. Relevant di sini adalah cara penyampaian video kita hendaklah bersesuaian dengan penonton yang kita sasarkan. Yang ketiga ialah emosi. Elemen emosi memainkan peranan yang sangat penting kerana ia akan membuatkan dan meningkatkan lagi kesedaran kepada penonton serta membantu untuk menyampaikan mesej itu dengan lebih baik kepada orang yang menonton video tersebut. Elemen terakhir ialah jujur. Segala fakta, statement dan mesej yang disampaikan perlulah lengkap, betul dan tepat. Hal ini adalah untuk mengelakkan sebarang salah faham, konklusi awal maupun sebarang mesej yang tidak tepat. Jadi, kita perlulah terbitkan satu video yang penuh dengan fakta yang tepat agar kualiti video kita menjadi lebih baik. Kita dah selesai mengenal video
pesanan khidmat masyarakat. Seterusnya saya akan berikan tema-tema video pesanan khidmat masyarakat untuk adik-adik semua, agar adik-adik dapat membina satu pengalaman dalam menerbitkan satu video PSA yang lebih berkualiti. Antara tema-tema ialah kebersihan, kesihatan, diri, penjagaan diri, keluarga dan jiran tetangga, sekolah dan berjimat cermat. Tamat sudah pengenalan berkenaan dengan video pesanan khidmat masyarakat ini. Jadi, apa tunggu lagi? Marilah kita bersama-sama membuat video pesanan khidmat masyarakat mulai hari ini.